Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita semak dulu audio kita. Takut nanti ada komplain. Okey, audio saya okey ke? Saya tengah dengar. Minyak masak bersih best. Walaupun baru masuk, cerita pasal KWSP je lah. Pergi kat video saya, cerita tentang KWSP panjang. Kan? Okey, suara saya okey. Baik. Okey, cantik. Terima kasih yang mendengar saya pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan. Saya ucapkan kepada rakan-rakan yang menonton saya di YouTube, Facebook, TikTok, Twitter dan juga di Instagram. 5 channel saya bersiaran setiap malam. InsyaAllah sehingga bila sehingga saya letih. Kalau saya letih, saya tak bersiaran lah. Dia macam tu lah. dia punya rutin harian dia. Dan malam ni insyaAllah kita akan berbicara tentang beberapa perkara. Ada yang tulis banyak, minyak masak cap helang. Tidak ada. Kita tidak akan bercerita tentang minyak masak cap helang. Kita tak bercerita tentang minyak masak malam ni. Ada sebenarnya cerita minyak masak ni. Sikit lah saya akan masuk bab minyak masak. Tapi bukan berkaitan dengan kes anak Hamzah tu. Ni berkaitan dengan skandal penipuan minyak masak. Macam mana dia berlaku dan daripada pengalaman saya dulu lah. Okey, kita cerita macam mana Mahathir bakal terperangkap dalam jerangkap samar yang di-set up trapnya oleh Anwar Ibrahim. UMNO mohon Agong beri pengampunan kepada Najib. Yusuf Brauter tarik balik perayuan batal pembelaan. Dan 1 Syawal berkemungkinan pada Jumaat 21 hari bulan. Kemungkinan itu ada kerana dunia dah hampir pasti 21 hari bulan. Cuma Malaysia sekarang ni antara ni. Tapi dikatakan serahlah kepada pihak berkuasa. Dan kita bercakap juga tentang etika hakim. Baik, pertama sekali cerita pasal minyak masak tadi lah kan. Ni bukan cerita tentang anak Hamzah Zainuddin tu, tapi saya teringat dah satu masa dahulu pernah jugalah saya bercerita-cerita tentang minyak masak ni, tentang isu minyak masak ni. Ada kenal someone lah. Dia apa yang berlaku sindiket, kebanyakan sindiket ni dia berlaku tuan-tuan, dia tipu subsidi minyak masak. So dia tipu subsidi minyak masak ni macam ni. Okey, katakanlah dia dapat macam mana apa orang kata anak Hamzah Zainuddin tu, dia dapat lebih 50 metrik tan ke 50,000 metrik tan macam itulah. Dia dapat 50,000 tan. Macam itulah 50,000 tan 50 tan. Tak kisahlah tapi satu jumlah. Apa yang mereka akan lakukan? Sebahagian daripada jumlah tersebut dia akan ambil minyak subsidi tu, dia akan tukar jadi bukan subsidi. Contohlah, katalah 1 kilo minyak subsidi, katakanlah RM5. Kalau tak subsidi, RM30. Kalau subsidi RM10 contoh. Kalau tak subsidi, RM30. Jadi dia akan untung RM20. Itu contoh, saya pun tak tahu harga sebenar minyak masak subsidi berapa. Katalah RM20 beza. Okey, katakanlah RM20 beza. Jadi dia dah untung RM20 tu atas angin tuan-tuan. Modal dia modal dia, apa orang kata, dia ada modal bawah daripada RM10 lah. Kan dia ambil daripada kerajaan subsidi, so dia claim minyak itu berdasarkan harga subsidi. Kan subsidi tu dia dah bayar lah, kerajaan dah bayar lah dia punya subsidi, which is RM20 tadi tu. On top of subsidi tu kena bayar, dia juga dah jual pada harga yang bukan subsidi. Jadi dia ada double untung kat situ. Ini yang sindiket biasa buat. Saya tak kata anak Hamzah buat macam tu, tetapi apa yang sindiket tu ajar saya dulu, kita pun belajar juga kan. Dia kata, kita akan ambil minyak masak subsidi ni, letak dekat satu kilang atau satu warehouse, bukan kilang, warehouse. Kita akan buka paket dia, letak balik dalam tong biasa dan kita jual, kita claim daripada kerajaan harga subsidi. So daripada situ dia kata, ataupun kita beli daripada kerajaan harga subsidi tapi kita jual dengan harga biasa. So maksudnya kita akan dapat untung berkali-kali ganda. Tetapi kita akan claim dengan kerajaan, kita kata, kita dah katalah kita dapat 50 metrik tan ataupun 50,000 metrik tan, I don't know jumlah dia, 50 tan metrik. Katakanlah kita punya subsidi, kita claim, kita dah ada 50, kita dah serahkan 50 tan metrik ini kepada kedai-kedai tertentu. Katanya tuan-tuan, bila ada kedai tu kata, kami tak pernah terima pun. Dia akan keluar receipt tau, bagi tahu dia dah terima. Dia kata kami tak terima tu, rupanya receipt tu palsu. Kan dia orang yang create receipt tu ataupun dia kau team dengan kedai tu kadang-kadang. Tengok keadaan. Itu antara benda yang boleh dilakukan lah dalam bab penipuan minyak subsidi ni. Sebab bila kerajaan subsidize harga minyak, kerajaan bayar pada harga normal. Katakanlah RM30 sekilo, contoh RM30 sekilo.
Kerajaan subsidizekan, katakanlah harga minyak jual RM10, kerajaan bayar RM20 tu. Maksudnya kerajaan tanggung harga RM20 tu. So sepatutnya dia pergi, dia hantarlah harga minyak 1 kilo RM10. Tetapi apa dia buat? Dia buka balik, dia jual dengan harga RM30 balik. Kerajaan dah bagi RM20, dia untung lagi RM20. RM40 untung, tuan-tuan. Oh, kayo pakcik, kayo. Kan? Itulah kan. Orang miskin, orang menderita, orang merana disuruh korek tabung sendiri. Desak KWSP, berjalan 300 km naik lori. Tapi puak-puak dia, tuan-tuan, sakau. Ambil, rompak, rasuah, guna apa orang kata, guna projek-projek bagi dekat anak bini menantu, kan? Apa cerita? Entahlah, tuan-tuan. Kalaulah dia orang mau merintah 33 bulan lagi kan, macam mana agaknya negara kita ni? Macam mana agaknya negara kita kalau 33 bulan lagi, lepas 33 bulan tu 5 tahun dia memerintah, tuan-tuan, dalam keadaan dia berkuasa, dalam keadaan dia adalah Perdana Menteri, dalam keadaan saya tak boleh imagine, tuan-tuan. Bayangkan dia berkuasa 33 bulan tu bukan atas dasar menang pilihan raya pun, dia rompak daripada kerajaan Pakatan Harapan, tapi jadi macam tu. Bayangkan kalau sekiranya macam mana tak faham saya, tuan-tuan, tak faham. Baik, sebelum kita masuk kepada isu Mahathir ni, berita baik untuk pesawah dan nelayan, bantuan khas keuangan Aidilfitri telah diberikan kepada pesawah dan nelayan yang berhormat Perdana Menteri melalui pembentangan undang-undang. Pembekalan kali kedua telah mengumumkan bayaran bantuan khas kepada pesawah dan nelayan. Selaras dengan keputusan itu, Kementerian Pertanian dan Ketajaman Makanan sedang menyelaraskan kaedah pelaksanaan pembayaran berdasarkan tata kelola pengurusan yang telah ditetapkan. Pertama, pesawah nelayan laut, nelayan darat warga negara Malaysia. Kedua, pesawah yang terlibat dalam aktiviti penanaman padi pada tahun 2022 dan berdaftar dengan agensi yang dilantik oleh kerajaan, termasuk syarat khusus. Apa orang kata? Saya tak boleh nak accept korang. Yang ditetapkan oleh Bahagian Pembangunan Industri Kementerian Pertanian dan Ketajaman Makanan. Nelayan laut yang aktif menjalankan aktiviti penangkapan ikan dan berdaftar dengan agensi yang dilantik oleh kerajaan, tertaluk kepada syarat khusus yang ditetapkan oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Nelayan darat yang aktif menjalankan aktiviti penangkapan ikan dan berdaftar dengan agensi yang dilantik. Setiap seorang dia melayak menerima RM200 dan akan dibayar mulai 10 April melalui agensi LPKP, Lembaga Pertubuhan Peladang, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu, KADA, Nelayan Laut, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Nelayan Darat, Jabatan Perikanan Malaysia, DOF. Pemberian khas RM200 itu dijangka dapat memanfaatkan seramai 240,000 orang pesawah dan 38,500 orang nelayan di seluruh Malaysia. Okey. So, syarat untuk nak dapatkan bantuan-bantuan tersebut, terutama kepada nelayan atau pesawah padi atau pesawah, bolehlah mendaftar di jabatan-jabatan yang disebutkan tadi. Baik. Isu berkenaan dengan Hari Raya, tuan-tuan. Sebab kita menghadapi Hari Raya tahun lepas, Raya mengejut. Suara ni cerita politik ke cerita raya? Tak ada. Ni permulaan, intro. Kita cerita lah kan. Tahun lepas, kita Raya mengejut. Kan? Raya mengejut. Sampai kan, macam mana nak kata? Kita ni lelaki, kita tak kisah sangat kan? Raya-raya lah. Apa baju yang ada, pakailah. Baju raya yang sama, tak beli baru pun. Tahun ni pun tak beli baru. Pakai yang tahun lepas punya. Selagi boleh pakai, kita pakai kan? Tahun ini, apa yang berlaku adalah saya sebut hari tu 20 hari bulan akan ada agensi untuk melihat anak bulan. Akan ada program untuk melihat anak bulan pada petang 20 hari bulan April, iaitu hari Khamis. Dan sekiranya anak bulan kelihatan, maka hari raya akan berlangsung pada hari Jumaat 21 hari bulan. Kalau anak bulan tidak kelihatan, maka dia akan berlaku pada 22 hari bulan, itu hari Sabtu. Bagi yang tak memahami non-Muslim atau yang tak mengetahui tentang konsep anak bulan ni, dalam Islam kita tak menggunakan kalender matahari. Kalender Gregorian yang kita tengok Januari, Februari, Mac ini kalender berdasarkan matahari. Sebab itu kita ada tahun lompat.
kerana matahari kita 365 suku hari. Suku hari itu setiap 4 tahun dia akan ada lompat. Tetapi kalender Islam berdasarkan kepada bulan. So setiap tahun kalender bulan ini akan direview 2 kali, iaitu 3 kali sebenarnya, pada hari raya puasa, pada bulan puasa macam Ramadan, untuk melihat Ramadan, pada Syawal, dan juga untuk hari raya haji. So 3 kali review. Maksudnya calibration tu, umat Islam akan buat calibration tu sebanyak sekurang-kurangnya 3 kali untuk calibratekan kalender mereka. Okay, dan calibration itu berlaku untuk menentukan kenapa sebab kalender Islam dia sama ada 29 atau 30 hari. Dia tidak ada 28 atau 31. So dia ada sama ada 29 hari atau 30 hari. Sebab itu kenapa kalender Islam secara setahunnya lebih pendek berbanding dengan Gregorian. Okey, so daripada situ kenapa berlaku apa orang kata kadang-kadang raya ni, kenapa raya sama ada Jumaat atau Sabtu kan? 21, 22. Sebab tengok anak bulan. Now, anak bulan ni apa tuan-tuan? Anak bulan ni bukannya ada bulan lepas tu ada anak kat tepi. Lepas tu dia pegang-pegang tangan. Bukan Anak bulan nanti kata dia punya garis bulan tu. Nampak dah bulan tu. Sekarang bila kita tahu kan dia 14 hari, 15 hari dia akan gelap. Kemudian dia akan muncul balik bulan ni. Dan dia bukan tengok di satu tempat. Dia akan tengok di beberapa tempat. Cerapan itu akan ditengok di beberapa tempat untuk melihat sama ada bulan itu nampak atau tidak. So kalau nampak maka bermulalah hari tersebut. Dan untuk Islam, hari kita bermula, Islam Yahudi pun sama, hari kita bermula pada maghrib, bukan pada 12 tengah malam. Untuk makluman tuan-tuan, sebab itu kalau kenapa kita tarawih pada maghrib. Contohnya esok puasa, hari ni kita tarawih. Maghrib ni kita dah, Isyak ni hari ni, padahal ni tak puasa kan, hari ni kita dah tarawih. Dan bila esok raya, malam ni kita dah tak tarawih. Sebab maghrib itu dah start, Syawal tu dah start pada maghrib. Sebab itu apa orang kata what do you call that, takbir tu dah memula pada selepas Isyak tu kita dah boleh takbir, kita kata. Sebab perayaan tu, hari raya Aidilfitri tu dah bermula sewaktu maghrib. Islam Yahudi pun sama, dia mula kiraan harinya berdasarkan selepas waktu maghrib. Ada yang kata, so dia apa kau cerita benda-benda ni? Tak tuan-tuan, kita kena faham audien kita ni pelbagai. Dengan ada ilmu ni mungkin kadang-kadang dia nampak, oh ya ke, saya pun tak tahu, oh this is new to me kan. Itulah caranya sepatutnya kita terangkan tentang agama kita supaya dia orang faham, oh kenapa macam ni, kenapa macam tu. Ni tak pasal-pasal orang tu kena. Baik, itu berkenaan dengan okey, sebab itu ada daripada isu raya. Isu raya awal dirujuk kepada Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan bagi mengelakkan kejadian hari raya puasa disambut lebih awal pada tahun lalu tidak berulang. Itu akan dirujuk kepada Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan. Bagaimana Menteri Jabatan Perdana Menteri Muhammad Naim Mohtar tidak mengulas lanjut bilakah mesyuarat itu akan diadakan. Sebolehnya kita akan mengelakkan apa yang berlaku tahun lepas tidak berulang supaya umat Islam tidak terkejut. Itu hasrat saya. Saya tidak mau mengeluarkan kenyataan pramatang. Kita tahu bahawa kuasa mengumumkan tarikh raya terletak di bawah oleh PMBRR selaku pihak yang diamanahkan oleh Majlis Raja-Raja. Sebelum ini, Pusat Astronomi Antarabangsa Berbekalan di UAE menjangkakan Ramadan tahun ini jatuh pada Khamis bersamaan 20 hari bulan April. Menurut portal Gulf, bagaimanapun beberapa negara Asia termasuk Australia mungkin tidak dapat melihat anak bulan dengan mata kasar walaupun menggunakan teleskop khas. Jelas portal itu, namun begitu beberapa negara Islam berkemungkinan yang dapat menyaksikan anak bulan pada tarikh tersebut. Kebanyakan negara Islam mungkin bermula pada hari Jumaat sebagai hari raya pertama. So dia berdasarkan kepada pemerhatian mereka lah. Kenapa tiba-tiba UAE hari Khamis is? Sebab tempat dia boleh nampak. Asia mungkin tak nampak. Ini berdasarkan kepada kajian-kajian. Sebab itu kalau antara kawan-kawan antara saintis yang mula-mula discover, yang mula mengkaji hampir tepat diameter bumi ni adalah seorang saintis Islam bernama Al-Biruni. Al-Biruni dia seorang Iranian. Dia tahun 973 lahir dan meninggal tahun 1050. Lebih kurang 1000 tahun yang dulu. Dia antara orang yang mula-mula mengira berapakah diameter bumi dan mengatakan bumi adalah bulat. So siapa kata bumi ni lepeh? Antara scholar Islam yang pertama mengatakan bumi ni bulat dan mengira diameter bumi hampir tepat adalah seorang saintis dinamakan Al-Biruni. Macam mana dia mengkaji tu? Dia ada kaedah dia. Tengok video dia di dalam YouTube lah, boleh tengok. Baik, habis.
Saya bawa cerita berkenaan dengan beberapa perkara. Antaranya adalah permasalahan dalaman di dalam kehakiman hendaklah direview atau dilihat, dikendalikan oleh kehakiman. Baru-baru ini timbul satu isu bila Hakim Nazlan dikatakan perlu diambil tindakan disiplin. Hakim Nazlan dikatakan perlu diambil tindakan disiplin. So apa kata Badan Kehakiman tentang perkara tersebut? Baik, segmen seterusnya kita akan melihat tentang kendalian pelanggaran etika Badan Kehakiman secara dalaman. Dua bekas hakim menegaskan tuduhan konflik kepentingan yang melibatkan Badan Kehakiman seharusnya disiasat dan kendalikan secara dalaman. Bekas Hakim Mahkamah Rayon Hishamuddin Muhammad Yunus dan juga Mah Wei Kuai yang juga berkata SPRM hanya diberi kuasa untuk menyiasat kes berkaitan rasuah di bawah Akta SPRM. Ini selepas kumpulan pengamal undang-undang membidas siasatan SPRM terhadap Hakim Muhammad Nazlan yang mensabitkan bekas Perdana Menteri Najib atas kesalahan rasuah. Bekas Presiden Badan Peguam Semalam menggelar siasatan itu sebagai serangan terhadap Badan Kehakiman. Hishamuddin dan Mah berkata terdapat mekanisme di dalam Badan Kehakiman untuk meneliti dakwaan konflik kepentingan terhadap hakim. Menurut peraturan, sebarang aduan mengenai pelanggaran kod etika oleh Mahkamah Tinggi mestilah dirujuk kepada Ketua Hakim Negara. Jika Ketua Hakim Negara mendapati tiada merit dalam aduan itu, dia akan menolak aduan itu setelah berunding dengan Hakim Besar Malaya atau Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Sebaliknya, jika Ketua Hakim mendapati terdapat merit dalam aduan, maka beliau akan merujuk aduan itu kepada Jawatan Kuasa Etika Kehakiman. Tetapi jika jawatan itu bersifat serius, aduan itu bersifat serius mewajibkan penyingkiran hakim, jika didapati bersalah, maka Ketua Hakim mestilah merujuk kepada tribunal yang dilantik di bawah Perlembagaan Malaysia. Sekiranya aduan hanya dirujuk kepada Jawatan Kuasa Etika Hakim, Jawatan Kuasa akan merujuk aduan kepada hakim berkenaan yang diberi hak untuk membuat representasi, kedua-duanya secara bertulis dan lisan. Setelah mendengar representasi hakim, jika Jawatan Kuasa mendapati hakim tidak bersalah, maka Jawatan Kuasa mestilah membebaskan hakim. Sebaliknya, jika Jawatan Kuasa mendapati hakim bersalah atas aduan itu, Jawatan Kuasa akan mengenakan sekatan seperti teguran atau penggantungan. Tribunal Lantikan Agung Hishamuddin juga berkata Jawatan Kuasa Etika itu bagi menangani dakwaan yang tidak begitu serius, tetapi untuk dakwaan yang serius hakim akan dirujuk kepada tribunal. Anggota tribunal akan dilantik oleh Yang-di-Pertuan Agong yang mungkin terdiri daripada hakim yang sedang berkhidmat atau bekas hakim atau hakim luar negara. Hanya terdapat 2 kes dirujuk kepada tribunal, iaitu krisis perlembagaan 1988 katanya. Pada masa itu Ketua Hakim Negara Saleh Abbas dan 5 hakim lain dihadapkan kedua tribunal. Siapa yang ingat kes ni dia ingatlah. Saleh akhirnya dilucutkan jawatan oleh tribunal itu manakala 3 hakim lagi kemudian dibebas dan meneruskan tugas mereka. Hishamuddin juga menegaskan bahawa Nazlan telah dibebaskan di mahkamah sebanyak 2 kali. Baik. Macam saya sebut hari itulah sebenarnya dia bermula masa zaman Najib, pada zaman Najib memerintah. Not zaman Najib memerintah. Selepas zaman Najib memerintah. Sewaktu dia dibicarakan zaman Pakatan Harapan memerintah, di mana pada waktu itu memang ada commotion yang Najib ni akan didapati bersalah. Memang ada bukti yang berat mengatakan Najib akan didapati bersalah. Tiba-tiba ada satu dokumen yang dijumpai di luar rumah Najib ataupun kawasan compound dia lah, yang mengatakan bahawa Hakim Nazlan yang ada masalah. And there was later stage dalam perbicaraan tersebut later stage. Kemudian dia kata didapati bahawa SPRM telah mengatakan bahawa Hakim Nazlan sebenarnya memang perlu dibawa ke kepada lembaga disiplin, lembaga kehakiman lah untuk nak dibicarakan dan perlu diambil tindakan tata tertib. Now, kritikan yang saya lakukan dan juga badan kehakiman lain sekarang ini, bekas hakim juga mengatakan untuk SPRM nak memberi kata-kata sedemikian, nak memberi kata perlu diambil tindakan tata tertib, itu dah ultra vires. Ultra vires ni maksudnya melangkaui had bidang kuasa mereka. Tidak wajar sebenarnya untuk SPRM nak kata perlu ambil tindakan tata tertib, sebab itu bukan bidang kuasa. SPRM kerja dia siasat rasuah, bukan nak kena siasat hakim, dan ini tidak ada kena-mengena dengan rasuah. Ini ada berkaitan dengan disiplin atau tata tertib seorang hakim. Dan seperti mana yang kita sebut tadi, hakim itu kalau nak dihadapkan kepada tata tertib, dia melalui 3 proses. 2 lah sebenarnya, tetapi 3 badan kehakiman, 3 badan yang lain lah. Pertama, dia kena melalui Ketua Hakim Negara. Ketua Hakim Negara kena rujuk kepada Ketua Hakim Besar Melaya dan juga Sabah dan Sarawak.
bincang. Kalau sekiranya tidak ada merit kepada perbincangan tersebut, dia teruk. Tapi kalau ada merit, tengok besar ke tak besar. Kalau sekiranya kes itu berat, maka dia kena pergi kepada tribunal yang akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Sekiranya taklah berapa berat, maka dia akan pergi kepada jawatan kuasa tata tertib yang biasa. So berkenaan dengan perkara ini, kalau tak silap saya, pernah Tengku Maimun kata tidak ada apa kesilapan yang dibuatkan oleh Hakim Nazlan. Okay. Kalau tak silap saya tak jumpa. Okay, saya rujuk kenyataan Tengku Maimun. Sabar tuan-tuan kejap Ini kenyataan daripada Ketua Hakim Negara. Tiada niat baik dalam siasatan babit Hakim Muhammad Nazlan Tengku Maimun. Ini Februari 24 Februari itu. Mahkamah Persekutuan hari ini memutuskan bahawa hakim tidak mempunyai kekebalan daripada siasatan dan boleh didakwa mengikut peruntukan undang. Demikian keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini. Menurut Mahkamah Tertinggi negara itu, walaupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dan badan siasatan lain berhak secara perlembagaan untuk menjalankan siasatan dan pendakwa raya mempunyai kuasa memulakan prosiding jenayah terhadap hakim mahkamah atasan, ia mesti dilaksanakan dengan niat baik dan hanya dalam kes tulen, kes sebenar. Bagaimanapun Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat yang mempengerusikan panel 7 hakim dan Mahkamah Persekutuan dalam penghakiman berkata ia mesti dilakukan mengikut protokol tertentu bagi memelihara kebebasan dan badan kehakiman, katanya antara protokol yang dipatuhi ialah badan siasatan mestilah terlebih dahulu berunding dengan Ketua Hakim Negara sebelum memulakan siasatan berkenaan. Badan siasatan tidak boleh menghebahkan fakta siasatan tanpa kebenaran Ketua Hakim dan pendakwa raya mestilah berunding dengan Ketua Hakim ketika siasatan termasuk dalam keputusannya untuk melakukan pendakwaan. Dalam kes Muhammad Nazlan, Tengku Maimun berkata Ketua Hakim Negara tidak dimaklumkan berhubung perkara itu, sekaligus menunjukkan tiada niat baik dalam siasatan terbabit. Beliau kemudian memerintahkan kes saman pemula berkenaan dipulangkan kembali kepada Mahkamah Tinggi untuk diputuskan berdasarkan persoalan perlembagaan yang dijawab Mahkamah Persekutuan hari ini. Muhammad Nazlan adalah hakim dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun yang menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun terhadap Najib. Setelah beliau, iaitu Ketua Hakim Mahkamah Tinggi mendapati bekas Perdana Menteri itu bersalah. Dua persoalan perlembagaan yang dibangkitkan dalam saman pemula berkenaan adalah sama ada Badan Siasatan Jenayah SPRM hanya dibenarkan secara sah untuk menyiasat hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Dewan yang sudah digantung mengikut peraturan perlembagaan. Persoalan kedua, sama ada pendakwa raya diberi kuasa untuk memulakan atau menjalankan sebarang prosedur. Persoalan itu susulan pemula difailkan oleh aktivis Haris Ibrahim, Nur Ain Mustafa dan Serengkat Pilihan terhadap Kerajaan Malaysia dan dua lain bagi menuntut pengisytiharan bahawa siasatan yang dijalankan SPRM ke atas Muhammad Nazlan adalah tidak berperlembagaan. Okey, ini persoalan ini dibawa berkenaan kes Najib hari itulah. So dia memang tidak berperlembagaan dan perlu sebenarnya dirujuk kepada badan kehakiman yang sewajarnya. Minta maaf tuan-tuan, belajar undang-undang tengah malam buta ni. Baik. So kita dah tahu bahawa sebenarnya perkara itu tidak berlaku dan sepatutnya kalau nak rujuk sekalipun perlulah dirujuk kepada badan kehakiman mengikut prosedur tertentu. Baik, habis cerita Hakim Muhammad Nazlan. Ni kita cerita kat Melaka lah pula Ada seorang anggota Dewan Undangan Negeri Melaka ini. Tuan-tuan, minta maaf saya penat sangat ini. So cakap benda tak ni. Apakah Exco Melaka tidak cekap hingga perlukan timbalan? Adun Sungai Udang Muhammad Alif Yusof menemplak pelantikan 10 timbalan Exco di negeri itu yang disifatkan sebagai tindakan yang tidak diperlukan. Malah ketika Wakil Perikatan Nasional itu tindakan untuk pelantikan tersebut adalah satu pembaziran wang rakyat serta tidak akan membawa kepada implikasi keuangan yang besar, termasuk membebankan pentadbiran negeri dengan kos pengurusan yang tinggi. Kerajaan sewajarnya mengutamakan rakyat dan pro rakyat, katanya. Tiba-tiba cerita hari ni nak pro rakyat, tuan-tuan. Hari tu lantik macam mana gila dia pun lantik. Baik.
Kita jawab mudah je lah tuan-tuan. Timbalan Exco ini diperlukan kalau itu adalah bidang kuasa dan perlembagaan kerajaan negeri kalau mereka nak lantik. Senang mereka nak lantik atau tidak, bagi saya itu tidaklah menjadi satu isu yang besar sebenarnya. Memang kos ada terbabit dekat situ. Dan pelantikan timbalan ini, Exco dan sebagainya, timbalan ataupun timbalan kepada Exco, bukanlah satu benda yang out of norm dan juga bukanlah satu benda yang orang kata apa, yang melanggar undang-undang pun. Siapa nak buat, siapa yang tak nak buat. In fact, tak ramai yang tahu, Menteri Besar Selangor pun sebenarnya, Menteri Besar Selangor terutamanya, sebenarnya boleh ada timbalan Menteri Besar. Pernah pun ada Selangor ada timbalan Menteri Besar. Tapi sekarang tak adalah. So, pelantikan itu boleh dan berdasarkan kepada keperluan negeri tersebut. So, kalau nak bahas sebenarnya, ialah kalau dia nak kritik, terpulang kepada dia lah. Bagi saya, itu bukanlah satu isu yang terlalu besar untuk dibahaskan, sama ada nak lantik timbalan atau tidak. Baik, seterusnya cerita tentang UMNO nak buat pengampunan agung, minta pengampunan agung terhadap kes Najib. Kita baca. UMNO mohon Agung beri pengampunan penuh pada Najib. UMNO akan menghantar memorandum kepada Yang Bertuan Agong bagi memohon pengampunan penuh kepada kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Setiausaha Agong UMNO Ashraf Bawjidi berkata Yang Bertuan Agong mempunyai kuasa berdasarkan perkara 42. Majlis Kerja Tertinggi merafak sembah menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dengan rendah diri memohon ihsan ke bawah Duli Tuanku untuk mempertimbangkan pengampunan penuh buat Datuk Seri. Justru MKT 11 suara bersetuju untuk memohon mengadakan bagi mempersembahkan warkah rayuan kepada Yang di-Pertuan Agong Seri Baginda Yang di-Pertuan Agong beserta dengan memorandum yang ditandatangani oleh seluruh kepimpinan UMNO daripada 191 bahagian termasuk wanita dan sahib-sahib pergerakan pemuda dan pemudi UMNO, katanya. Ini setelah Mahkamah Persekutuan menolak permohonan bekas Perdana Menteri untuk menyemak semula sabitan kes. Baik, kita komen. Nah, berkenaan dengan pengampunan agung ini, yang pertama sekali itu adalah hak Datuk Seri Najib dan juga UMNO sekalipun untuk nak memohon pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Itu adalah hak mereka nak memohon. Jadi jangan pula ada yang kata lain ni, ya kita kena halang mereka. Tak wajar kerajaan sekarang ini membenarkan UMNO mentang-mentang dah berkawan, dia boleh pula benarkan memohon pengampunan. Aduh, ya. Nak jawab tu macam mana? Bodoh sangat dia punya kenyataan tu kan. Jawapan mudahnya adalah kita nak bagi tahu hak UMNO nak bukanlah meminta, menulis surat on behalf supaya dibuat pengampunan kepada Najib Tun Razak. Itu hak parti mereka. Siapa-siapa, kalaupun abah korang Muhyiddin Yassin didapati bersalah, lepas ni korang Perikatan Nasional PAS dan juga Bersatu nak buat apa orang kata bukan aduan tetapi nak buat macam permohonan untuk pengampunan diraja pun tak ada masalah. Itu adalah hak masing-masing nak memohon pengampunan diraja. Namun persoalannya sama ada akan diberi atau tidak. Itu menjadi satu persoalan. Dan kemudian prosedur. Setahu saya kalau sekiranya nak buat pengampunan diraja, dia mesti serve sekurang-kurangnya 1/4 atau 1/3 daripada jumlah hukuman, iaitu 3 ataupun 4 tahun daripada jumlah hukuman yang telah dijatuhkan kepada beliau. So kalau 12 tahun, 1/3 is 1/4 is about 3 years, 3-4 years. 4 tahun, 3-4 tahun macam tu, barulah dia boleh buat memohon, bukan membuat permohonan untuk pengampunan diraja. Barulah dia boleh buat sedemikian. Jadi itu adalah antara perkara yang mungkin akan diambil sebagai pertimbangan, dan dia bukan boleh buat sekali saja, dia boleh try bukanlah banyak kali, tapi dia ada prosedur. Dia akan bagi tahu kalau dia kata tak cukup lagi, so kena tunggu sekian tarikh. So lepas tarikh itu dia boleh buat permohonan. Kalau sekiranya ditolak, kena tunggu lagi tarikh lain. Dia akan ada dia punya prosedur dia. Okey. So itu akhirnya terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong lah. Kita tak campur kan. Itu UMNO nak buat, terpulang kepada dia dan terpulang kepada kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong. Cuma kita kata Agong yang sekarang ni masih lagi Agong Pahang lah. Lepas ni berkemungkinan tukar Agong Johor kan. Jadi tak tahulah Agong Johor macam mana kan. Mungkin Agong Pahang ni macam mana, kita tak tahulah. Terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong. Tapi saya tertarik ada satu ayat tadi kan. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Agong, Duli Yang Maha Mulia. Ini tak ramai yang tahu Duli Yang Maha Mulia itu maksud dia apa. Duli Yang Maha Mulia. So sepatutnya kita orang Islam, kita tahu kita tak boleh panggil manusia lain dengan perkataan Maha. Maha Mulia, Maha Baik, Maha Penyayang, kita tak boleh. Maha ni hanyalah
satu ayat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa ada perkataan Maha Mulia dekat dalam nama Yang di-Pertuan Agong ni? Ni saya nak ceritalah. Kenapa ada perkataan Maha Mulia? Bukankah kita seolah-olah memuliakan Agong tu seolah-olah macam Agong tu Tuhan? Tidak. Di sini kecantikan bahasa Melayu. Kecantikan bahasa Melayu ni, dia gunakan perkataan. Duli ni maksud apa, tuan-tuan? Duli ni maksud apa? D-U-L-I. Duli ni maksudnya satu debu. Di kasut. Debu di kasut dipanggil duli. Ini bahasa lama lah. So, duli yang maha mulia nak bagi tahu bahawa even yang di-Pertuan Agong kita, yang paling tinggi itu pun di kalangan rakyat negara Malaysia pun di sisi Tuhan hanyalah debu. Itu cantik bahasa Melayu lah. Nak bagi tahu bahawa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia lagi maha tinggi berbanding dengan segala makhluknya. Jadi even Agong kita yang tinggi di kalangan kita pun hanyalah debu. Kalau Agong debu, kita ni macam mana lah, tuan-tuan kan? So cantik bahasa Melayu, duli yang maha mulia. Jadi belajar something, kita dapat ilmu malam ini, insyaAllah. Baik, kita dipersoalkan juga hari ini berkenaan dengan kehadiran saya sebelum saya cerita tentang Mahathir, kehadiran 3 orang, the Three Stooges yang tidak ada di apa orang kata di parlimen, banyak kali ponteng di parlimen. Baik, kita baca. Pernahkah Hamzah Hadi Muhyiddin kemuka soalan buat Anwar? Ketiadaan 3 pemimpin tertinggi di parlimen sewaktu pertanyaan Perdana Menteri PMQT terus mengundang kritikan. Terbaru ahli parlimen Taiping Wong Kah Woh yang enggan menerima hujah dan alasan yang diberikan pembangkang bagi mewajarkan ketiadaan Ketua Pembangkang Hamzah, Pengerusi PN Muhyiddin Yassin dan Timbalan Pengerusi PN merangkap Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Wong menjelaskan ada perbezaan di antara tidak berpeluang mengemukakan soalan dengan memang sejak awal tidak mengemukakan soalan. Apabila PN merungut yang 3 pemimpin tertinggi mereka tidak peluang untuk bertanya soalan kepada Perdana Menteri, soalan pertama yang harus dijawab ialah adakah ketiga-tiga mereka pernah mengemukakan soalan? Ia adalah logik yang mudah. Tidak ada soalan daripada Hamzah, Muhyiddin dan Ahmadi yang terpilih untuk dijawab Anwar. Kalau tidak ada soalan dikemukakan, katanya. Kehadiran di parlimen menjadi isu yang memanaskan pertembungan di antara pelok kerajaan dan pembangkang akhir-akhir ini. Ia bermula apabila ahli parlimen kerajaan mempersoalkan ketiadaan Hamzah, Muhyiddin Yassin dan juga Abdul Hadi semasa Anwar diberi ruang untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Ketiadaan mereka dilihat sebagai tidak seimbang dengan kritikan yang dibuat kepada kerajaan. Bagaimanapun, beberapa tokoh kanan PN membela ketidakhadiran tersebut dengan mendakwa tidak banyak boleh dilakukan. Hamzah, Abdul Hadi dan Muhyiddin sekalipun mereka berada di depan Anwar. Antaranya adalah Tuan Ibrahim Tuan Man dan juga Wan Saiful Wan Jan. Okey, dia kata Tuan Ibrahim kata apa? Tuan Saiful saya ada baca semalam. Pemimpin utama tak hadir sesi bukan isu, kata Tuan Ibrahim. Dia kata tak isu, maksudnya ponteng tak apa, kan? Ketiadaan kelibat 3 pemimpin utama PN tidak menjadi isu. Bekas Menteri Alam Sekitar itu menambah ramai yang tersilap faham keperluan hadir semasa PMQ. Semasa sesi PMQ, bukan semua orang boleh tanya soalan. Kalau Presiden PAS hadir pun, bukan boleh tanya soalan pun. Orang yang tanya soalan bertulis saja. Apabila Perdana Menteri jawab, orang yang sama juga saja boleh bertanyakan soalan tambahan. Bukan je sesuka hati dan boleh mencelah, katanya. Tuan Ibrahim yang juga ahli Parlimen Kubang Kedah menambah Dewan Rakyat mempunyai peraturan sendiri dan sebarang pertanyaan tertaluk kepadanya. Baik. Saya nak komen bab ni lah, tuan-tuan. Again, bab kata logik tadi itulah saya kata. Dia kata kami tak hadir kerana belum tentu kami boleh tanya soalan. Adakah dalam prosedur tersebut mengatakan pembangkang tak boleh tanya soalan? Saya tanya sekali lagi, adakah di dalam prosedur PMQT tu, masa soal jawab Perdana Menteri tu, Prime Minister Question Time, memang dekat Westminster, dekat UK pun memang ada time itu, adakah prosedurnya mengatakan pembangkang tidak boleh tanya soalan? Hanya kerajaan je boleh tanya soalan. Adakah sedemikian? Adakah itu prosedur di dalam Dewan Rakyat? Jawapannya tidak. So kalau kata tidak, dan dalam sesi yang kita tengok PMQT itu pun memang ada pembangkang yang tanya soalan. Cuma kena ikut prosedur lah. Apa prosedurnya? Bagi soalan secara bertulis, hantar kepada Dewan. Kalau kita jadi seorang pembangkang yang memang berdedikasi, kita seorang wakil rakyat yang memang berdedikasi, macam saya lah tuan-tuan, tak ada siapa bayar, bukan saya di bawah Jekkom pun, kita emoji diri sendiri is ni, bukan, nak cerita, tak ada siapa. Anwar Ibrahim pun tak kenal saya, macam saya selalu kata, Anwar Ibrahim tak kenal saya, Mat Sabu pun tak kenal saya, Anthony Locke pun tak kenal saya, mungkinlah dia orang tak kenal saya, kan, tak apa.
Itu tak penting. Kita dedikasi kita. Yang penting kita nak bentangkan apa yang kita nak bentangkan. Kalau pembangkang ini adalah seorang pembangkang yang benar-benar berdedikasi, yang benar-benar orang kata memperjuangkan rakyat, yang memperjuangkan rakyat, patah sayap bertongkat paruh, patah paruh bertongkat dagu. Namun untuk undur itu tidak sekali. Akan aku lawan, tetap lawan. Barulah pembangkang. Ini susahlah prosedur dia kena hantar soalan bertulis, tapi belum tentu nanti dipanggil ke tak dipanggil. Jadi macam tu tak payahlah kita datang. Lembik. Pembangkang lembik. Okey, hashtag baru tuan-tuan. Hashtag pembangkang lembik. Tulis itu, pembangkang lembik. Tulis hashtag pembangkang lembik, tuan-tuan. Tak nak datang sidang PMQT, Prime Minister Question Time. Alasan dia apa? Alasan dia berkemungkinan nanti. Berkemungkinan. Bukan takkan boleh tanya pun. Kalau kata pembangkang tegar, tanya soalan. Perdana Menteri, kenapa ini? Kenapa itu? Saya demand soalan. Demand jawapan. Hashtag pembangkang lembik. Alasan macam tu. Yang bestnya tuan-tuan, yang jawab macam tu bukannya Hamzah Zainuddin, bukannya apa orang kata Hadi Awang, bukannya apa orang kata Muhyiddin Yassin. Yang cakap tu Wan Saiful dengan Tuan Ibrahim. Macai dia yang cakap, tuan-tuan. Dia orang bertiga bagaimana? Dia orang bertiga bagaimana? Sibuknya apa? Sibuknya nak suruh rakyat pergi korek tabung sendiri untuk susahkan rakyat lain. Inflasi naik, OPR naik, kerajaan kena maki, kita yang susah. Dia tak fikir. Yang dia fikir sekarang ni, aku nak bina naratif apa? Aku nak bina naratif apa? Aku nak bina naratif apa? Dah dibagi duit pun tuan-tuan, bising lagi. Oh, tak patut macam ni, tak patut macam tu, tak wajar macam ni, tak wajar macam tu. Dia akan persoalkan pertikaian nasional. Pembangkang lemah, tuan-tuan. Tidak ada dalam sejarah pembangkang selemah ini. Even masa kita hanya menang satu saja parlimen dahulu. Iaitu Kak Wan tahun 2004. Even itu pun kita tak selemah ini, tuan-tuan. Kita still gasak sampai kita boleh menang 2008 5 negeri. Bayangkan 2004 kita kalah teruk, 2008 menang 5 negeri. Kalau pembangkang tak kuat macam masa tu, macam mana boleh menang 5 negeri, tuan-tuan? Sampaikan perkataan Islam Hadari tu, kita boleh bantai sampai ada had ada hari. Kalau ingatlah. Kan? Kita boleh bantai teruk punya. Tapi pembangkang sekarang terlalu lemah. Terlalu lemah, saya kata. Sampai saya tak tahulah pembangkang macam sekarang macam ni, dia apa benda. Saya tengok even dia punya live, dia perbahasan dia kemukakan terlalu lemah. Terlalu lemah. Baik, sebelum saya cerita tentang Mahathir ni, saya nak buat cerita tentang Yusof Router lah. Yusof Router hari ini ada satu kenyataan daripada mahkamah bahawa Yusof Router tarik balik rayuan pembelaan. Yusof Router tarik balik rayuan pembelaan batal pembelaan salah laku seksual Anwar. Tarik balik rayuan batal pembelaan salah laku seksual Anwar. Mahkamah hari ini membenarkan Yusof Router menarik rayuannya untuk membatalkan beberapa perenggan dalam penyataan pembelaan dan tuntutan balas Perdana Menteri berhubungan salah laku seksual. Bagaimanapun, panel 3 hakim yang diketuai oleh Lee Swee Seng turut memerintahkan bekas pembantu majlis itu untuk membayar 5,000 kos kepada Anwar atas penarikan rayuan pada last minute yang hanya dilakukan pada bulan lalu. Tindakan sivil yang masih tertangguh di Mahkamah Tinggi berkenaan dakwaan Anwar melakukan serangan seksual dan pencemburuan ke atas dirinya di pejabat Presiden PKR pada tahun 2018. Yusof mengemukakan rayuan berhubung keputusan mahkamah yang menolak permohonannya untuk membatalkan beberapa perenggan dalam kenyataan pembelaan dan tuntutan balas Anwar. Perenggan pembelaan Anwar menjadi sasaran ialah bahagian yang menerangkan bahawa Yusof telah menyatakan pandangan bersifat pro-Israel. Yusof juga memohon untuk menarik balik keseluruhan tuntutan balas Anwar terhadap atas dakwaan bahawa tuntutan itu kabur dan menyalahguna peraturan mahkamah bla bla bla. Alright. Dia cerita dia macam ni Cerita dia macam ni. Yusof Router saman Anwar Ibrahim. Okay. So Anwar Ibrahim dia buat pernyataan balas lah, dia buat defense lah kan. Dan antara defense itu dia kata disebut macam ni, disebut tu, dan dia buat tuntutan balas. Maksudnya dia akan counter claim. Dia balas balik. So Yusof Router tak puas hati dengan balas balik tu, dengan kenyataan tersebut. So dia minta dibatalkan. So bila dia nak batalkan, mahkamah kata tak boleh. So dia buat rayuan kepada pembatalan itu.
kepada keputusan pembatalan itu. So lepas ni bila dia nak buat rayuan, tiba-tiba dia kata tak jadilah. Kita teruskan perbicaraan tu macam biasa. Itu maksud dia. Bukan kes ni tak berlangsung. Kes ni tak berlangsung. Cuma dia masih lagi bab technical tu. Cuma saya tertarik lah nanti. Saya nak lihat apa bukti yang Yusuf Router nak bawa untuk menyatakan bahawa beliau telah diserang secara seksual. Betul. Kalau kita tengok dalam mahkamah sivil, dia bukan menggunakan test dipanggil beyond reasonable doubt. Di melangkaui keraguan munasabah, which is a higher test untuk nak membuktikan seseorang bersalah dalam mahkamah jenayah. Yang ni dia guna balance of probability. Secara kebarangkalian dia ada more likely untuk perkara itu berlaku berbanding tidak berlaku di dalam civil. Namun begitu, even itu pun memerlukan dia mengemukakan bukti-bukti sebagaimana dia kata bahawa dia diserang secara seksual. Antara bukti yang dia kena bawa, kalaupun tidak ada saksi atau tidak ada CCTV dan suatu dengannya, terdapat kesan-kesan kecederaan sebagaimana yang telah didakwa. Dan kesan kecederaan ni kita tak boleh kalau cedera pergi ke hospital swasta, tuan-tuan. Dia kena ada prosedur yang dilakukan di hospital kerajaan. Dia ada prosedur jenayah. Sebab itu kalau dia dalam kes rogol, kalau sebaik saja kita tahu seseorang itu mengatakan dia dah dirogol, maka terus kita bawa kepada hospital kerajaan yang berdekatan. Hospital kerajaan besar, bukan klinik kesihatan ke apa kan. Dan mereka akan ada prosedur bagaimana nak menguruskan kes tersebut, dan mereka akan ada pasukan khas bagaimana nak menguruskan kes tersebut. Dia ada prosedur dan kaedah dia. Sebab segala apa yang mereka lakukan itu nanti boleh dijadikan bukti di dalam mahkamah bagi penentuan dalam kes tersebut. Yang itu kita kena faham. So I'm interested to see lah apa penghujahan yang dibawa nanti oleh Yusuf Router berkenaan dengan kes tersebut. I'm really interested to see apa perkara yang nak dibentangkan. Baik. Last sekali berkenaan dengan cerita Mahdi. Penat kan? Penat. Pukul 12 ni. Anwar, saya tak nak gaduh. Dr. M minta bukti, saya bagilah. Saya tak nak gaduh, tapi Dr. Mahathir dah minta bukti, saya bagilah. Ada yang bertanya kepada saya, apa jadi dengan kes saman Tun Mahathir kepada Anwar Ibrahim kan? On tak ons? Ons kata ons. Baik. Jawapan mudahnya masih ons. Kita baca ini dulu dan kemudian saya akan komen. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, dia akan memberikan bukti kepada Dr. Mahathir Mohamad berhubung dakwaan bekas Perdana Menteri itu telah mengumpul kekayaan untuk memperkayakan dirinya ketika berkuasa atau berdepan tindakan undang-undang. Ini selepas Mahathir menyampaikan surat tuntutan undang-undang kepada Anwar pada 27 Mac meminta Anwar membuktikan dakwaannya itu. Saya tak nak gaduh. Dia minta bukti, saya bagi. No problem, kata Anwar dalam satu majlis UiTM. Dr. Mahathir merujuk pada kenyataan Anwar dalam ucapan dasar Kongres di Shah Alam 18 Mac lalu. Bagaimanapun, Anwar tidak menyebut nama Mahathir tetapi merujuk tempoh pemerintahannya. Ada orang sekarang setelah 22 tahun campur 20 bulan jadi berkuasa, sekarang mengeluh. Bla bla bla, ini kita dah baca gitulah. Anwar juga kita berucap pada masa itu juga mendakwa orang berkenaan tidak membayar cukai dan memindahkan kekayaannya ke luar negara. Mahathir mendakwa ini rujukan yang jelas terhadap dirinya kerana laporan media mengenai ucapan itu menyebut namanya. Anwar mempunyai masa 7 sehingga 17 April untuk menjawab surat undang-undang Mahathir setelah peguam meminta lanjutan. Tarikh akhir yang ditetapkan sebelum ini adalah pada 3 April, which is 5 hari lepas lah. 4-6 hari lepas. Mahathir yang mencecah usia 98 tahun ini terus mengkritik Anwar sebagai Perdana Menteri. Baik. Ucapan itu di Kongres khas Parti Keadilan Rakyat. I was there. Saya ada kat situ. Saya dengar ucapan tersebut. Dan bila Mahathir nak saman itu, dia beri masa 7 hari, iaitu tarikh akhir 3 hari bulan April. Namun begitu, Peguam Anwar meminta extension sehingga 17 hari bulan April untuk menentukan sama ada akan menjawab ataupun akan memohon maaf. So, dia ada extension sehingga 17 April inilah. Kenapa nak minta extension is? Nampak sangat takut dia. Tak, dia macam ni tuan-tuan. Bila masih bagi masa 7 hari, lawyer kena bersedia untuk memberi the best advice kepada Perdana Menteri. Dan juga dalam tempoh itu ada rundingan. Boleh dilakukan rundingan kalau mereka nak lah. Kalau mereka nak. Biasanya. Namun begitu, sekarang ini sehingga 17 hari bulan. Baik. Isunya, Anwar kata tadi, kalau betul dia nak,
saya dedahkan, saya tak ada masalah. Berkenaan dengan isu kan anak dia kaya pada zaman pemerintahan dia, berkenaan dengan isu tidak bayar cukai, berkenaan dengan isu bawa duit lari keluar negara. Tuan-tuan, kita kena ingat siapakah Menteri Keuangan sekarang ini, dan implikasi apa yang boleh kena pada Tun Mahathir. Bagi saya lah, tuan-tuan, saya pernah call, ini saya rasa saya pernah cerita ke tak pernah cerita, nak cakap lah. Okay lah, saya pernah ada conversation dengan Anwar Ibrahim lah, senang cerita. Kata Anwar Ibrahim tak kenal kau. Ya, memang dia tak kenal saya. Saya cakap saya pernah ada conversation, tak maksud dia kenal saya. Saya pernah ada conversation dengan dia. Saya kata, panjanglah cerita. Saya kata, Tok Sri, satu je lah permintaan saya cakap. Jangan bekerjasama dengan Mahathir lagi. Ini zaman masa ura-ura kata nak apa, payung besar tak payung besar, kemah besar tak kemah besar. Masa tu ingat tak? Pada masa itu saya cakap ada Tok Sri Anwar Ibrahim, tak tahu dia ingat ke tidak. Tok Sri, ini personal talk saya dengan dia, jangan sekali-kali bawa Tun Mahathir. Dia kata, no way. No way pada masa itu. No way. Dan saya pegang pada kata-kata dia. Dan saya nampak, walaupun bagi dalam conversation kami tu, panjang-panjang cerita tu, dia ni, Anwar Ibrahim ni, dia ada satu sifat di mana Tun Mahathir, walaupun apa Mahathir buat kat dia pun, dia masih ada soft spot dekat Mahathir ni. Mungkin soft spot itu antara lain mungkin lah, ialah Tun tu dah tua kan, dah tua, dah umur dah 98 tahun, 2 tahun lagi 100, double umur saya pun tak sama dengan umur dia sekarang, tuan-tuan kan. Double umur saya pun masih tak sama dengan umur dia sekarang. So tak payahlah nak kacau Mahathir, biarlah dia rest in peace kan. Rest in peace, bukan mati, rest in peace. Biar dia berehat dalam keamanan dan ketenangan dia, tak payah nak kacau orang tua tu. Itu Anwar Ibrahim. Itu fikir Anwar Ibrahim. Dan Anwar Ibrahim dia fikir mungkin lah, ini telahan saya sajalah. Dah lah habis lah, dah dengan dia tu dah kira dia dah habis dah. Dan dalam perbualan tersebut saya nampak macam tu. Seolah dia kata Mahathir ni sebenarnya dah habis, dah tak ada apa dah, tak boleh nak bawa apa dah. Tetapi sekarang ini yang nak bawa isu dengan, sebab itu bila ada orang kata kenapa tak dakwa Mahathir, bagi saya nampak umur dah 98 tahun, berapa tahun lagi nak hidup, tuan-tuan? Udah-udah lah nak bawa heret ke mahkamah, kesian. Yelah, walaupun ada masalah pun dia ada sejarah mungkin yang mana dia dengan Tun Mahathir tu ada sejarah dia sebagai mentor dia, sebagai orang yang bersama dalam kerajaan selama beberapa tahun dan sebagainya. Ada dia punya sejarah dia, ada baiknya juga. Itu bagus Anwar Ibrahim ni lah. Kita pun kena ada sifat macam dia. Walaupun dalam melihat jahat orang tu, kita kena lihat baik dia juga. Tapi sekarang ini isu dia, yang nak bawa benda ni ke dalam Anwar Scott ni, nak bawa benda ini kepada Anwar Ibrahim ni siapa? Tun Mahathir sendiri, tuan-tuan. Tun Mahathir yang nak langgar Anwar Ibrahim. Yelah, dia sebutlah nama Mahathir itu sebab Mahathir yang bangkitkan isu kerajaan sekarang ini, orang Melayu kita lemah. Apa dia kata apa? Saya letak jawatan menyebabkan ramai rakyat orang Melayu lagi miskin. Tu saya tanya, kalau macam tu kenapa letak jawatan? Jadi Anwar bangkitlah. Semasa kamu memerintah dulu, siapa yang kaya? Orang Melayu tetap macam tu juga. Cerita orang Melayu ni tak habis. Kita tak berjaya menoktahkan miskin tegar pun. Jadi dia nak saman. Jadi sekarang ini persoalannya yang nak bawa cerita ni, tuan-tuan, bukan Mahathir. Yang nak bawa adalah Tun Mahathir sendiri. Dan dia, bagi saya lah, mungkin ramai, mungkin ni cerita mungkin kan, dah orang tanya Anwar, dia kata aku nak saman nanti nama macam nama aku ni buruk sangat, nanti orang kata dah tua pun, orang tua pun kau nak pergi kenakan, kau nak balas dendam. Ini nampak sangat Anwar Ibrahim nak balas dendam ni, sebab itu dia dakwa Tun Mahathir tu. Sebenarnya itu semua konspirasi politik, bla 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 bla. Anwar tak buat macam tu. Dia biar Mahathir datang. Sekarang ni bukan Anwar yang pasang glove nak pergi tinju dia, bukan. Sekarang ni Mahathir pasang glove, datang kat dalam gelanggar, dia cabar Anwar. Dia cabar Anwar, sekarang dia kata, now I want to fight you. Anwar sebenarnya dah ready dah. That's a trap. Sekarang ni orang tak boleh kata, kau kejam lah Anwar, kau nak balas dendam. Aku kejam apa? Dia yang datang saman aku. Aku cuma perlu membuktikan saman aku itu, dakwaan aku itu adalah benar. Aku perlu buktikan dakwaan aku itu adalah benar. So macam mana nak membuktikan dakwaan aku itu adalah benar? Dengan cara kemukakanlah. Kan saya kata tadi, siapakah Menteri Keuangan? Bank Negara Malaysia itu di bawah Menteri Keuangan, Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan, dua-duanya Anwar Ibrahim.
Kita nak bawa cerita tu, bawa lah cerita. Walaupun LHDN kita kata tu bukan bawah Menteri Kewangan, LHDN Menteri Kewangan ke KDN, but still selalu galau yang sama lah. Kalau kita nak korek dokumen-dokumen ni tuan-tuan, agak-agak kena ke tak kena, sangkut ke tak sangkut, dan apa implikasi dia. Katakanlah dah bentang, hakim kata baik daripada dakwaan-dakwaan yang dibawa, daripada bukti-bukti yang telah dibawakan oleh defendant, kita mendapati defendant Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersalah, dan tidak ada fitnah yang berlaku. Tetapi dokumen-dokumen, bukti-bukti dah dibentangkan, betul? So siapa kata pegawai-pegawai ataupun badan penguatkuasa tak boleh guna sebutan di dalam kes itu untuk dibawa bagi memulakan siasatan terhadap segala salah laku yang disebut? Siapa kata tak boleh? Oi, 9,000 juga menonton saya tengah malam ni. Terima kasih saya ucapkan. Campur dengan TikTok 10,000. Terima kasih saya ucapkan. Tak, siapa kata tak boleh? Siapa kata tak boleh? Takkan 100,000 je tap-tap kita ni tuan-tuan. Share pun 116 je. Kenapa tak buktikan sebelum pilihan raya? Saya kata dokumen tu kat dalam apa orang kata, dekat dalam Kementerian Kewangan. Sekarang ni vault tu dah buka. Itu yang dia tanya saya tadi. Apa jadi dengan kotak, 6 kotak tu? 6 kotak tu sekarang ni dia bangkit isu 6 kotak tau. Jawapan saya mudah. Tak payah 6 kotak tuan-tuan. Berkontena kotak kat dalam kementerian. Dulu 6 kotak sebab kita membangkang. Sekarang ni 6 kotak tu dah tak relevan. Sebab kotak itu dah ada. Bukan kata kotak, kontena dokumen kat dalam Kementerian Keuangan tu. Kat dalam semua kementerian lah kalau kita nak buka. Cerita 6 kotak tu tak relevan dah. Dan Anwar buka tak? Anwar tangkap tak? Anwar bawa ke dalam, bukan Anwar lah, Anwar SPRM, polis semua buat dakwaan tak? Dah mula. Tapi ramai yang belum kena. Sabar. Saya kata sabarlah. Kan Anwar buat laju sangat, kau kata kejam pula. Kan termasuklah konon-kononnya pejuang-pejuang yang bukan PN lah, tapi mereka ni pejuang-pejuang keadilan. Tidak wajar Anwar menghukum musuh-musuh politik mereka. Aku tak faham. Bukan masalah kau nak menjebelahi sesiapa, it doesn't matter. Dah benda tu memang jelas, ada bukti, so nak buat apa? Kalau Anwar sembunyikan, nanti kita kata tak patut Anwar sembunyikan, ini menunjukkan walaupun dia dah. Bila Anwar dakwa, tak patut Anwar dakwa kerana ini kejam, bla bla bla. Tapi kau nak apa? Kau nak apa sebenarnya? Kau nak Anwar buat apa? Kan? Kau nak Anwar buat apa? Sebab itu dengan Mahathir menghadapi masalah ni, dia buat ascension ni, saya rasa undingan dia mudah je. Aku nak dedah ni. Ni saya rasa, ni bukan Anwar cakap. Ni dokumen dah ada. Kau betul ke nak aku dedahkan dokumen-dokumen ni? Tak adalah. Kita ni lama dah kenal. Ni mungkin contoh je lah. Tapi kalau nak juga, bak kata Anwar, no problem. Kan ada siapa cakap tadi ni, saya dah bilang Antu Proxy kata kalau kita buat drinking game, setiap kali Iswadi sebut ada orang tanya saya, agak-agak boleh kembung perut tak? Memang orang tanya saya, macam seolah-olah kamu tanyalah. Saya baca komen-komen you all sebenarnya. Saya baca komen, saya baca orang WhatsApp sebagainya. So daripada situ saya devicekan saya punya live. So bila orang tanya, saya dapat idea. Orang tanya, saya dapat idea. So terima kasihlah kerana bertanya. Kan? Malam tadi berlambang 1K. Terima kasih. Susah nak buat macam mana? Dah orang tanya, kita jawab lah. 1.9K dekat TikTok. Terima kasih. Betul lah. So daripada situ, kadang-kadang saya pun tak ada ilham ke, tuan-tuan. Saya nak buat live macam apa aku nak buat live. Tiba-tiba orang mesej saya, Iswadi macam ni. Dalam komen, kadang-kadang saya baca komen, saya baca ni, kadang-kadang saya baca ni. Kadang-kadang ada orang tanya, Iswadi kalau macam ni kenapa macam tu? Iswadi kalau macam ni kenapa macam ni? Kalau Iswadi macam ni, kau macam ni macam ni. Saya tanyalah orang tanya. Seorang tanya, saya jawab. Itu je. Iswadi, kenapa? Tak faham lah pasal user router tu. Apa yang dia tarik rayuan? Apa tu? Orang tanya, saya jawab. Sorry, yang pejalan kaki tu, orang tanya, saya jawab. So kalau saya jawab pada dia je, saya tanya. Kadang-kadang orang tanya saya, minta maaf lah tuan-tuan, kalau yang bertanya pada saya tu, dia tanya pada saya tak jawab. Bukan saya tak nak jawab anda, penat kalau saya cakap pada seorang. So baik saya cakap depan 11,000 orang ni.
11,000 orang campur esok orang yang tengok lepas baru saya cakap dalam live. So yang tanya tu saya akan simpan. Saya ada buku nota saya mana. Kadang-kadang soalan-soalan tu saya akan catat untuk saya nak buat live malam ni. Terima kasih yang bertanya. Terima kasih yang bertanya. Iswari Moni, awak Melayu ke? Ada yang tanya tadi mana Allah hilang. Iswari Moni, awak Melayu ke? Alamak, saya ingat saya Sabah dan Sarawak. Apa tadi dia cakap tadi? Is Buli Puzan Costa. So Puzan Costa tak. Goreng je Is. Goreng lah. Tak koyak pun? Tak koyak tak apa. Terima kasih Muhammad Rozman. Tak adalah. Iswadi, awak Melayu ke? Ya, saya Melayu. Sabah Sarawak tak ada Melayu. Apa? Dia duduk dalam bawah tempurung. Ingat Sabah Sarawak ni tak ada Melayu, cuma bahasa Melayu kita orang ni lain lah. Kita ada bahasa Malaysia juga, bahasa kebangsaan lah. Tapi kami ada slang Sarawak, bahasa Melayu di sendiri. Mau dengar? Nak dengar? Tahu dengar kan aku nak kelakar Sarawak? Mau aku kelakar Sarawak tu adalah cara orang, saya sebut orang, saya tak sebut orang. Kalau orang Sarawak, dia tak sebut orang, dia sebut orang. Dia R dia tu lain sikit. So cara orang Sarawak kucing, tu adalah kelakar Melayu kucing. Mun kelakar Melayu, kelakar ni maksudnya cakap. Kelakar Melayu sidak, mun sidak ni orang, sidak atas sikit, macam belah Asajaya, belah Sadung, belah Betong sebagainya. Bahasa Melayu dia slangnya lain sikit. Bahasa Melayu Sarawaknya slangnya lain sikit. Okay, baik. Alright, saya habis kat sini insyaAllah. So habis dah. So lepas ni Mahdi cuba fikir agak-agak nak tenang ke tidur tu. Oh, sebelum itu tuan-tuan, minyak masak cap helang. Sakau subsidi anak bini. Sekian daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam Madani, salam Ramadan. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.